Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau cuba menyembunyikan perkaramu kepadaku, padahal semua itu ternyata jelas. Engkau cuba menunjukkan dirimu sebagai orang yang memohon akhirat, padahal engkau terus mengejar dunia. Kedustaan yang tersembunyi di hatimu ini sebenarnya tercatik di dahimu. Rahsiamu kelihatan di hadapan mataku. Dinar yang ada di tanganmu itu adalah palsu. Satu danik daripadanya sahaja yang emas dan yang lainnya perak. Jangan cuba mengelirukan aku, kerana aku sudah lihat banyak yang seperti itu. Serahkan sahaja kepadaku dinar itu supaya aku olahnya, dan aku keluarkan daripadanya yang emas, dan aku buang yang selainnya. Sedikit yang baik lebih bagus daripada banyak yang buruk. Serahkan kepadaku dinarmu itu, kerana aku pun tahu mengetuk wang, dan aku pun punya alat untuk itu. Bertaubatlah dari sifat riaknya. Bertaubatlah dari sifat riak dan nifak. Dan jangan sampai malu dirimu hendak mengaku, kerana kebanyakan orang yang ikhlas sekarang ini dahulunya membuat nifak. Sebab itu ada yang mengatakan, moga-moga Allah merahmatinya atas kesalahannya yang dahulu itu. Tidak akan mengenal ikhlas melainkan orang yang beriak, yakni bermuka-muka. Jarang-jarang sekali ada orang yang dari mulanya terus ikhlas dan kena ikhlasnya sampai ke akhirnya. Anak-anak kecil pada mula-mulanya selalu sahaja berdusta. Mereka kerap bermain-main tanah dan najis, dan menjerumuskan dirinya pada kerja-kerja yang jahat, seperti mencuri harta ibu bapa mereka. Suka adu domba. Tetapi apabila akal mereka semakin waras, mereka akan tinggalkan semua itu sedikit demi sedikit. Mereka mula kenal sopan santun di hadapan ibu bapa dan para guru. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, dijadikan orang itu beradab dan bersopan santun. Dan siapa yang dikehendaki Allah kejahatan baginya, dibiarkannya hidup kekal dengan pelbagai keburukan, sehingga akhirnya dia binasa baik di dunia maupun di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut tentang peranan guru dan juga adab antara guru dan murid. Kerana dalam pencarian makrifat dan dalam mencari kebaikan dalam agama tidak sempurna melainkan dengan seorang guru yang mursyid, melainkan dengan satu bimbingan. Umpamanya kalau kita melihat anak-anak yang kurang elok pendidikannya, kita terus menuding jari kepada mak ayah yang tak ajar dia. Kerana ibu ayah ialah guru yang pertama. Dan demikian juga bila mana dia keluar daripada dunia mumayiznya,
dunia tidak memayiznya kepada memayiznya, dunia remaja kepada dewasa dan matangnya, maka orang kata ni jenis tak ada guru lah ni. Tidak dibimbing. Kerana manusia secara fitrah perlu dibimbing. Kerana sikap mereka suka meniru. Kita manusia ni tuan-tuan suka meniru. Kita buat rumah pun tiru rumah orang. Kita beli kereta pun tiru orang lain beli kereta. Kita buat hiasan pun tiru orang lain. Kita makan pun kita tiru orang lain. Kita berniaga pun kita tiru. Tak kira lah kita tiru daripada kopi terus atau sebahagiannya. Tapi jiwa meniru itu ada dalam diri kita. Tak ada orang boleh sembunyikan. Seorang bila dia buka sekolah, dia mesti tiru satu bentuk sekolah lain untuk dia buat sekolah dia. Walau ada penambahbaikan itu hal lain, tapi asasnya tiru tu ada. Kita daripada awal hidup kita, kita meniru mak ayah kita. Cara bercakap mereka, cara berjalan, cara marah mereka. Maka keluar kita daripada madrasah, sekolah yang kita telah melengkapi peniruan kita. Maka sebahagian watak ayah ada dalam diri kita. Sebahagian watak ibu ada dalam diri kita. Sebahagian watak kawan-kawan ada pada diri kita. Sebahagian yang kita tiru tu baik, tapi tidak sempurna. Sebahagian yang kita tiru itu jahat, tapi tidaklah terlalu jahat. Maka datang syariat. Maka datang wahyu Allah yang nak menyempurnakan dan nak memberitahu. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq atau mahasinal akhlaq. Aku dibangkitkan bagi menyempurnakan akhlak kamu. Kerana akhlak itu ada sebab kita meniru. Kalau mak kita jenis suka sambut tetamu, kita pun sama. Mak kita suka bagi makan orang, kita pun samalah. Ayah kita suka bertegur sapa dengan orang yang dijumpa, kita pun sama. Tapi kita nak tiru yang disempurnakan dengan syariat. Sama juga kejahatan. Kejahatan yang ada pada diri tuan-tuan ialah tiru. Tuan-tuan tiru dalam TV. Budak-budak tiru dalam Instagram, dalam YouTube. Mereka tiru lagu, menyanyi atau sebagainya. Tapi kita nak ajar mereka tiru mana yang jangan. Tiru mana yang boleh. Bila kita tahu bahawa pembentukan kita macam tu, kita meniru. Walaupun kita tu diberitahu dalam periksa jangan meniru, ya kita cuma faham yang tu, jangan meniru. Rupanya dalam hidup kita, kita meniru semua benda. Semua benda. Yang sebahagian tiru tadi boleh menyebabkan orang tu berjaya. Sebahagian tiru. Cina bila dia nak naik jadi gergasi ekonomi, dia fikir macam mana nak naik jadi gergasi ekonomi. Cara paling cepat. Dia orang fikir, dia punya think tank dia fikir. Akhirnya mereka keluar satu solusi, kita tiru. Kalau mula berlaku satu revolusi meniru yang terbesar di dunia, yang dilakukan oleh China. Maka ditiru semua kereta, ditiru semua produk, semua ditiru. Bermula dia mengajak syarikat besar melabur di negara dia, menjanjikan tenaga buruh yang murah, cukai yang kompetitif. Akhirnya dia mengambil ilmu dan ditiru. Dan undang-undangnya tidak salah meniru. Ditiru satu motor namanya Ducati, yang mungkin harganya di sini 120,000, even sampai 800,000. Ditiru sebiji sama. Hanya orang tertentu perasan. Maka dijual harga jauh lebih murah. Dia kata kita akan tiru semua benda melainkan harga kita tak akan tiru. Di situ kita berjaya. Akhirnya mereka berjaya sehingga mereka dapat buat produk sendiri. Baik, ini satu contoh tiru yang legal dalam dunia. Nike sama, Puma sama, Adidas sama. Ditirunya bulat-bulat. Dijual di pasaran sehingga dia ekspor ke negara yang tidak ada undang-undang tiru seperti Afrika. Dan kita Malaysia pun ambil cara curi-curi barang tiru, barang tiruan.
macam-macam barang, dan sebahagian menjualnya. Melainkan kita ada fatwa, kau meniru produk orang ini. Para ulama menjelaskan masalah hak cipta dalam Islam yang diharamkan kita meniru dan mengambil keuntungan. Kerana kita tahu pahala dan dosa, begitu kita dibentuk. Jadi kalau kita tahu tiru ini menjadi satu budaya dunia, bukan saya katakan itulah fitrah manusia. Islam tidak secara totally mutlak kata tak boleh tiru. Kerana hidup kita fitrahnya meniru. Namun, bila kita katakan nak tiru, bila tiru orang baik, kita kena tiru para Nabi. Kita tiru orang soleh. Ini disebut oleh penyair. Tashabbahu bil kiram illam takunu mislahu. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah orang baik, walaupun kamu tak jadi macam mereka. Kerana meniru mereka itulah kejayaan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan kamu, untuk kamu tiru dan ikut. Bagi siapa yang inginkan Allah dan hari akhirat dan ingin menjadi golongan yang banyak ingat Allah, maka para sahabat seperti Abdullah bin Umar meniru Rasulullah. Cara berjalan, di mana Nabi duduk, di mana Nabi berdiri, di mana Rasulullah berhenti, Abdullah bin Umar ikut semua. Di mana tempat Rasulullah minum, dia akan minum. Maka tiru kita dibimbing oleh wahyu. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir dalam faqarat, dalam baris-baris ayat, dalam baris-baris nasihatnya menyebut, bila kamu tidak menjadikan aku sebagai idola kamu, sebagai tidak meyakini aku sebagai pendidik kamu, maka kamu akan menjadi celaka. Sebab itu kata Syekh, celaka engkau sembunyikan perkaramu kepadaku. Aku nak didik kamu jadi orang baik, orang soleh. Tapi satu syarat, jangan sembunyikan. Apa yang kamu buat, kamu cerita pada aku. Sebagai seorang doktor, bila kita pergi jumpa doktor, kita dah pegang satu prinsip, kita akan beritahu semua. Hatta kita boleh selak benda yang menjadi aib selama ini, kita boleh tunjuk pada doktor kemaluan kita kalau ia perlu untuk merawat. Sebab di situ penyakitnya. Tiap perempuan yang nak beranak diserahkan pada doktor, maka doktor telanjangkan semua dia berdasarkan keperluan dia rawatan. Kita pun bila kita perlu rawatan, telanjang semua. Bukan mereka yang mencukur bulu ketiak kita, bulu hari-hari kita. Kita terpaksa benarkan. Demi untuk apa? Masalah kesembuhan. Tuan-tuan, kalau kesembuhan dunia, tuan-tuan sanggup berikan seluruh tubuh badan. Bukan berikan wang padanya. Berapa nak? Rumah saya gadai. Asalkan awak boleh beri jaminan kesihatan. Bagaimana orang nak beri akhirat pada kita? Nak beri akhirat supaya kita dapat syurga, supaya kita dapat redha Allah. Sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, jangan sembunyikan daripada aku sesuatu pun. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dalam hidup ada benda kita nak sembunyi daripada orang. Bagus tak? Bagus. Melainkan dengan beberapa orang yang tak bagus kita sembunyikan, walau apa pun masalah kita. Tak bagus kita sembunyikan. Yang pertama kepada ibu bapa kita. Sebab mereka dahulu melihat semua tentang kita. Dan tidak mereka melihat tentang keaiban kita semua, melainkan mereka nak baiki. Dengan sifat kasih sayang mereka. Kalau mereka tidak mampu baiki, mereka mampu berdoa untuk kita. Sebab itu tak ada aib celanya kalau rahsia kita semuanya dia ketahui oleh mak ayah kita. Dan memang daripada awal Allah Ta'ala beritahu rahsia itu pada mak ayah kita. Kita lahir pun telanjang. Mak ayah kita duduk basuh berak kita. Mak ayah kita tengok seluruh tubuh badan kita. Dan kita tak malu apa-apa pun. Kan apa pun keaiban kita, mak kita, ayah kita tak pernah tengok itu aib. Melainkan ada kasihan, ada sifat penyayang. Lalu mereka mendoakan kita. Kalau pun mereka tak mampu nak ubah dengan cara perkataan mereka, maka kalau kita ada keaiban, biar mak ayah kita tahu. Sebab doa mereka tidak pernah putus selagi mana mereka hidup. Kita tahu mak saya ni jenis lemah semangat kalau berniaga.
Kalau saya meniaga ni memang lemah semangat. Orang je nampak kuat. Tolong doakan. Ya, dia akan doakan. Mak saya ni panas barang dengan bini saya, dengan anak-anak saya. Walaupun saya cuba cool dengan orang lain. Tolong doakan. Mak saya ni adalah penyakit. Dalam amalan saya begini, riaknya, wujudnya. Beritahu. Tak ada cair sedikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak boleh kita rahsiakan keaiban kita ialah pada guru kita. Yang kita maksudkan ialah guru yang membimbing kita. Bukan semua guru. Kuat mana kehubungan kita dengan dia, maka sebesar itulah rahsia kita ada dengan dia. Kalau kita cuba hubungan biasa, maka dia perlu tahu sikit sebab dia cuma didik kita sekejap. Tapi yang didik kita sepenuhnya, dan kita ta'alluq hati kita, bergantung hati kita pada dia, ini yang disebut sebagai murabbi. Ini bukan sebut sekadar makna guru atau teacher, yang sekadar memindahkan ilmu, tapi tak pindahkan seluruhnya, hanya ilmu. Golongan yang disebut sebagai syekh mursyid. Guru yang benar-benar didik dan kita yakin dia, kita percaya dia, dan dia tak lupa nama kita dalam doa dia, dan dia tak pernah lupa kita dalam nasihat dia, maka orang ni juga tidak boleh kita sembunyikan rahsia. Tak mampu kita sembunyikan. Ada pun yang lain kita akan tengok. Sebahagian kita beritahu, sebahagian kita rahsiakan. Kawan-kawan kita yang baik, dia cuma perlu tahu sebahagian rahsia, bukan semua. Bukan semua. Kerana kawan yang baik boleh bertukar dengan mudah menjadi kawan yang tidak baik. Ada tertentu kita boleh beritahu, tidak semua. Isteri dan suami kita, apakah kita boleh beritahu semua? Tak boleh. Sebahagian kita beritahu, sebahagian jangan. Kerana kalau kita beritahu semua, maka dia pandang kita rendah. Isteri pandang kita rendah. Biar suami kita tahu kita tak pandai masak. Biar suami kita tak tahu kita tak pandai masak. Tapi kita tahu cara bagaimana menyembunyikannya. Sehingga suami kita sampai sekarang ingat kita pandai masak. Walau jiran sebelah yang masak. Kedai sebelah maksudnya. Kita menyediakan dengan baik. Tanpa dihidu olehnya. Ya baik. Tak ada masalah apa-apa. Isteri tak tahu suami ni semua tak ada kerja tetap. Jadi tahu rezekinya ada. Dan suami tak pernah beritahu. Tapi tanggungjawabnya dia tak abaikan. Sebahagian isteri tak boleh tahu semua rahsia suami kerana pandangannya berubah. Dan juga isteri dan juga suami dia tak boleh tahu semua rahsia isteri dia. Kerana pandangannya juga akan berubah. Barangkali latar belakang keluarganya dia tak cerita semua. Tak ceritalah dulu ayah mak dia ada gitu ini lah. Diam. Sehingga suami dia menghormati ayah mertua dia, mak mertua dia dengan baik. Dia tak cerita. Suami juga begitu. Dia tak cerita semua masalah beradik dia. Yang ni perangai begitu, yang ni perangai begini. Kerana mungkin sebab kita suami isteri cenderung untuk berbalah dalam satu hal. Bila berbalah, benda tu disebut. Dia ungkit keturunan dan sebagainya. Bukan kita katakan kita tak percaya pada pasangan, tapi itu cara interaksi dengan mereka. Bukan kadang-kadang kita kena berbohong dengan suami isteri. Berbohong. Suami tunjuk pakaian. Cantik tak pakaian abang? Cantik bang. Belum ditanya kita kata cantik. Walaupun mata kita pun tutup tidur. Cantik bang, cantik. Kenapa? Itu cara yang baik, interaksi. Isteri kita masak. Kita dari awal sebut, sedap orang masak. Dah makan belum? Belum, tapi sedap. Tengok dah tahu. Bila makan pejam mata. Namun itu interaksi yang baik. Kerana dalam rumah tangga, Rasulullah SAW sendiri sebut, bahawa tidak salah berbohong dalam rumah tangga demi untuk jaga kemuliaan rumah tangga. Bukan demi untuk mewujudkan huru-hara rumah tangga. Kebaikan rumah tangga. Sebab itu, para ulama menyebut berbohong ini mengikut kepada kesan dan akibat. Ia tidak secara mutlak. Melihat kesan akibat tujuan. Kalau berbohong tujuan nak ambil harta orang, ya haram. Sebagaimana berbohongnya penjual dan pembeli. Dia nak ambil harta orang, dia nak ambil hak orang, maka itu haram. Tetapi berbohong bagi menyelamatkan harta kita, maka hukumnya pergi kepada daripada hukum harus sampai sunat, sehingga hukumnya lebih besar pada itu. Berbohong bagi menyelamatkan nyawa kita. Atau seorang bercakap bahasa kufur, hatinya beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Malaikat orang yang dipaksa, lalu dia pun berbohong sedangkan hatinya tenang dengan iman.
Maka Ammar menghina Islam dengan cara berbohong. Hatinya tenang dengan Islam. Lalu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah menyebut perkataan itu dan ini, sedangkan hatiku tidak. Dan Rasulullah kata, bagaimana hatimu? Tidak menyetujui perkataanku. Maka kata Rasulullah, kalau mereka ulang, kamu ulang perkataan itu. In adu fa'ud. Kalau mereka ulang paksa kamu menyebut perkataan buruk tentangku, maka sila sebut. Tak ada masalah. Ia berbohong. Tapi demi menyelamatkan nyawa, apakah menyelamatkan dirinya untuk benda yang lebih baik. Ia seorang ayah berbohong anak-anak. Anak tanya ayah ada duit. Ayah banyak duit juta. Kampung ni ayah kaya sekali supaya anaknya tak lemah. Kalau dia duk katakan ayah ni miskin, boleh tak halu bagi duit ke ayah? Dia minta dengan anak dia pula. Darjah 6. Anak dia pula tension di sekolah. Kan dilihat ayah yang tak kuat. Maka seorang ayah sentiasa berbohong pada anaknya untuk kebaikan anak dia. Sebab itu berbohong ni melihat kepada apa tujuan. Kalau tujuannya untuk menipu manusia, memperdayakan mereka, mengambil hak mereka, ia tidak ada khilaf ulama tentang pengharamannya. Tapi berbohong untuk mendamaikan manusia, untuk menyemarakkan lagi rumah tangga, untuk membentuk muamalah yang baik dengan beberapa kawan-kawan kita, maka ini satu benda yang baik. Kita kata sahabat-sahabat kita, awak Masya Allah, saya suka kawan dengan awak dan hati taklah suka sangat. Saya seronok jumpa awak, rindu, lama tak jumpa sepanjang PKP dan hati. Ini macam malang je jumpa dia hari ni. Kena belanja pula. Ini muamalah yang baik. Tuan-tuan, saya sebenarnya tak suka sangat muka awak ni, tak suka. Saya doa jangan jumpa muka awak. Jumpa pula hari ni. Oh, gaduh besar. Ini bila kita cerita golongan yang kita boleh sembunyi ataupun tidak sembunyikan dia. Balik kepada apa yang kita nak sebut tentang apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kamu ni, kata Syekh Abdul Qadir, kata nak akhirat, tapi aku nampak kamu kejar dunia. Dan duit kamu tu, bila disebut duit ni dipanggil danik. Danik artinya 1/6 daripada dinar. Jamak dia dawanik. Danik kamu tu campur. Kadang danik ni maknanya kalau kita akan sebut RM kamu tu, dolar kamu tu, ada emas, ada perak, bercampur. Ada akhirat, ada dunia. Beri kat aku, biar aku asingkan supaya kamu dapat akhirat semua. Apa maksudnya? Kamu duduk menuntut ilmu dengan aku, supaya kamu dapat dunia yang sebenar, bukan dunia yang melalaikan, dunia yang mengelirukan kamu, dunia yang melalaikan kamu. Sebab itu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah matahari keluar pada satu hari. Matahari tidak keluar melainkan ada 2 malaikat yang menyeru dan berkata kepada seluruh penduduk, seluruh makhluk Allah, didengari oleh semua melainkan manusia dan jin, illa thaqalain. Yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalain. 2 malaikat ini bila terbit je matahari, 2 malaikat ini melaungkan, menyeru pada semua makhluk, tapi kita tak dengar. Kita cuma dengar dengan keyakinan kita, bukan dengan telinga kita. Makhluk lain dengar, tapi mereka tak dengar dengan keyakinan, mereka dengar dengan telinga. Maka orang yang yakin tidak perlu dengar dengan telinga dia, cukup dengan keyakinannya. Maksudnya kita tak payah kita dengar sendiri. Kalau yang menyampaikan itu betul, kita sudah percaya. Malaikat ini berkata, ya ayuhan nas, halummu ila rabbikum, fa innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Wahai manusia, kembalilah pada Tuhanmu. Tujulah kamu pada Tuhanmu. Jadikan hidup duniamu untuk Tuhanmu. Jadikan seluruh tutur katamu untuk Tuhanmu. Seluruh tindakan untuk Tuhanmu. Sesungguhnya rezeki yang sedikit, tetapi mencukupi, lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi melalaikan kamu. Kita nak rezeki yang sedikit yang mencukupkan kita, yang ia lebih baik daripada banyak yang melalaikan kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, tidak akan terbit matahari melainkan ada 2 malaikat yang menyeru, yang memperdengarkan seluruh penduduk bumi, melainkan manusia dan jin, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan malan talafa.
Ya Allah, siapa pun hari ini yang membelanjakan hartanya pada jalanmu, engkau gantikan dia. Yang belanjakan duitnya untuk anak-anaknya sekolah, untuk anak-anaknya makan. Yang belanjakan duitnya untuk isterinya, untuk pasangannya. Yang belanjakan duitnya untuk orang-orang yang memerlukannya. Jadikan dia dapat gantian yang baik. Tapi jadikan orang yang kedekut hari ini, engkau musnahkan hartanya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berpagi-pagi dengan mempercukupkan keperluan isteri kita, anak-anak kita, orang yang dekat dengan kita, maka Allah berkati satu hari rezeki kita. Sebab itu jangan kedekut dengan orang-orang sekeliling kita. Sebab itu masuk membelanjakan harta pada jalan Allah. Orang yang tuan-tuan tengok je ni tak ada duit sebab belanja dia kecil, maka dia tak ada duit lah. Dia tak bagi ke bini dia, dia tak bagi ke anak dia, dia tak bagi pada jiran dia, dia tak bagi pada adik-beradik dia. Maka rezeki dia jadi sempit. Tapi orang yang rezekinya luas, kerana dia memberi pada semua orang. Dia beri pada semua orang, maka Allah lapangkan rezeki. Sebab itu kita tak boleh berkira dengan anak. Anak nak asking beli. Kalaupun kita berkira, kita takut rosak gigi dia atau sebagainya. Bukan sebab kita kedekut. Dan anak perlukan itu dan ini. Bagaimana tidak membentuk pembaziran atau memberi mudarat pada dia, maka silakan. Sehingga anak-anak terdidik dengan sifat pemurah kita. Isteri kita juga begitu. Isteri kita nak benda ni, silakan. Sebagaimana tak membazir dan tidak memudaratkan. Dan sebagaimana apa dia nak tu memang perlu. Dia nak bang, kita punya dapur dah rosak. Yalah, masak setiap hari. Sehari 5 kali dah rosak. Jadi nak beli yang baru. Jadi kita beli, kita memudahkan. Ya, kita tahu berbanangnya di dapur, lalu kita mudahkan. Kita nak tolong memang tak ada lah. Maka tolong dengan cara lain. Dengan peralatannya, dengan segala kemudahan yang kita boleh berikan pada dia. Ni kat dapur ni panas sangat, tak apa. Kita masuk aircon biar sejuk sikit. Biar dia masak sejuk, tenang. Ni kat dapur tak ada kursi nak duduk, penat dia. Bagi dia kursi. Bagi kursi urut sekali. Biar dia diurut. Kita nak ngurut macam lambat lagi, nampak. Maka beri kemudahan itu. Yang melapangkan rezeki kepada orang dekat, maka Allah lapangkan rezeki. Ini doa malaikat. Ya Allah yang lapangkan rezeki, yang memberi hari ini, engkau tambah. Yang kedekut, engkau musnahkan hartanya. Dalam syahid hadis ini, bila Nabi SAW menyatakan, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Kita dapat harta yang sedikit tapi berkat, cukup, daripada dapat yang banyak tapi lalai. Maka Syekh Abdul Qadir sebut yang ni. Kamu ni ada dunia yang melalaikan. Bawa sini kat aku. Biar aku ubah dia. Aku ada alat menempa wang kamu untuk menjadikan ia pure akhirat. Aku ada ilmu itu. Kan itu kepercayaan kepada guru dalam mendidik kita dalam memperoleh dunia itu penting. Sebab saya kata kita cenderung nak kaya. Itu cenderung kita. Kita nak semua kekayaan. Namun kita kena tahu ada halal, ada haram, ada dosa, ada pahala. Jangan kita mendapat harta yang palsu yang tidak bahagikan kita dunia, apatah lagi akhirat. Kita nak dapat harta yang sebenar, asli, yang bahagikan kita di dunia dan akhirat. Yang menjadi kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Harta yang sebenar. Bukan Islam marah cari kekayaan. Islam nak ajar kekayaan yang dibina dengan asas yang benar. Dengan asas halalnya, haramnya, dosanya, pahalanya, dunia dan akhiratnya. Bukan sekadar kita nak semua harta. Yang saya sebut semalam, harta-harta dunia ni tuan-tuan, apa sangat nilainya? Kalau kita tak letak ke akhirat, tak ada nilai. Bila kita pejam je mata, semuanya tak nampak. Itu baru pejam, belum mati. Tuan-tuan berdiri di hadapan kereta tuan-tuan yang mewah tu, rumah yang mewah, tuan-tuan pejam mata sekejap, pejam. Ada tak nampak? Tak nampak, hitam gelap. Itu kamu belum mati. Dengan pejam sudah hilang harta kamu. Bagaimana kalau kamu pejam selama-lamanya? Maka dia tak ada apa-apa. Kerana itu kita nak biar harta dunia kita menjadi akhirat. Kita hantar akhirat. Kita nak dapat keaslian wang itu. Bukan wang palsu. Yang kita berbangga memilikinya tapi tak laku akhirat kelak. Tuan-tuan, kita nak pindah ke satu negeri. Tuan-tuan duduk Malaysia nak pergi negara paling maju sekali dalam dunia. Nak pergi mana? Nak pergi Copenhagen. Saya nak pergi ke Switzerland. Contohlah. Contoh.
Maldives. Kita bekal kat sini ni duit. Sampai kat sana, duit tu duit palsu. Sampai kat sana duit tu nilainya rendah sangat. Kita nak convert duit dia jadi rendah duit kita. Atau tu dia kata tak laku. Tentu apa kita rasa dengan duit yang kita dapat? Penatnya kita. Sampai tempat yang kita nak menikmati keindahan, kecantikan. Rupa-rupanya duit kita tak laku, satu hal. Atau duit kita nilai rendah. Maka kita tak mampu beli apa. Tengok harga coklat kat Switzerland ni, sebiji RM10. Ish, biar betul RM10. Tengok harga coklat sampai RM400 sebiji. Sebiji. Kita bendang terus, duit kita tak laku, tak ada nilai tu. Bagaimana nanti akhirat? Tengok duit-duit harta kita langsung tak ada apa nilai. Maka kita kena takut bila berlaku waktu macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kita nak jadikan dunia kita benar-benar berharga di akhirat kelak. Saya nak jadikan pasangan saya paling berharga akhirat kelak. Anak-anak saya paling berharga akhirat kelak. Segala pencarian rezeki saya paling berharga akhirat kelak. Jadi kita perlukan seorang guru, mursyid, yang ajar kita macam mana saya perlu buat. Sebab itu kalau betul kita nak akhirat. Tapi kalau kita katakan kita menyembunyikan aib kita untuk tidak diketahui oleh orang yang akan membentuk, kita akan rugi. Kata Syekh, jangan bimbang aib kamu diketahui. Semua orang bermula dengan aib. Jangan bimbang riak dan wujud kamu diketahui. Semua orang hidup ni mula dengan riak. Bukan orang yang ikhlas hari ini, mereka itu ialah ahli riak satu ketika dahulu. Kerana mereka baiki. Umpama kita, Syekh menyebut analogi yang baik. Umpama kita macam anak-anak kecil. Tuan-tuan tengok anak-anak kecil. Apa kerja dia? Menipu. Kita kata budak-budak tak pandai menipu pada certain perkara. Tapi sebenarnya budak menipu. Kita tanya, abang dah semalam? Dah? Dah ambil semalam? Dah? Basah pun tak. Dia pun tak tahu apa maksud dah. Kita tanya, puasa? Puasa? Mulut makan? Puasa? Tipunya luar biasa. Orang macam kita, ayah, mak, memang mudah sangatlah cium bau titik, bau tipu dia macam kita mudah cium bau tarik dia. Dia membesar dengan segala watak-watak yang nakal. Panjat meja, panjat kerusi, jerit sana, jerit sini. Berapa kali dia memalukan kita. Dia menangis depan orang. Dia berak depan orang. Dia kencing depan orang. Dia berlari depan sah orang sembahyang. Dia ambil telefon pakcik tu. Dia pecahkan kacamata pakcik tu. Itu yang dia buat. Perosak budak ni. Ya, dalam didikan. Dan bila mana dia matang, dia menjadi pemalu, beradab, berakhlak. Dia puasa bukan lagi sebab nak duit raya. Tak ada lagi dah besar jala macam kita. Kita berjumpa mak, mana duit raya? Kenapa? Sebab saya puasa. Baik. Mungkin 20 tahun dulu je. Hari ni kita puasa, kita bagi duit ke mak kita pula. Satu ketika dahulu kita berpuasa, mak kita kasih duit. Puasa long, mak kasih duit. Abah kasih duit. Hari ni kita berpuasa, kita pula kasih duit pada mak. Mak ni duit. Terima kasih kan didik Alung sampai boleh puasa penuh. Nak ambil duit ni. Ya, kita berubah. Jadi Syekh Abdul Qadir menyebut analogi kanak-kanak yang penuh dengan kerosakan sehingga sebelum dia matang dan berpengalaman, berilmu dan berakhlak. Sama juga kita depan tok guru kita ni macam budak-budak. Maka kita perlu dididik, dibentuk sehingga kita matang agama kita. Kita dengan mudah dapat tolak yang haram. Kita dengan mudah dapat meninggalkan orang-orang yang mungkin boleh merosakkan agama kita. Kita dengan mudah dapat buat keputusan. Keputusan kita mudah. Ni orang nak urus rasuah, saya tak nak. Mudah saja. Jangan kata dia nak bagi juta, nak bagi seluruh dunia ni rasuah, saya tak terima. Saya cuma menerima rezeki yang halal. Kita dididik begitu. Pasangan kita juga dididik begitu. Ini penting, maha pentingnya tuan-tuan sekalian, bila mana kita berguru. Kerana bila mana benar kita mengambil ilmu akhirat, maka kita tak akan pernah cukup. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, Nabi SAW bersabda, "Manhumani la yashbi'an. Manhumun fi ilmin la yashba'. Wa manhumun fi dunya la yashba'." Ada dua orang yang sentiasa gairah untuk menambahkan apa yang dia ada. Yang pertama, penuntut ilmu akhirat. Dia tidak pernah kenyang untuk dapat ilmu.
Yang kedua, penuntut dunia. Dia tak pernah kenyang untuk dapat seluruh dunia. Tuan-tuan jadilah penuntut ilmu akhirat. Semakin kita belajar, kita rasa kita makin jahil, kita rasa kita makin jauh dari Allah untuk kita dekat dengan Allah. Semakin kita nampak bagaimana agama memperbaiki kita. Membentuk kita punya attitude, tutur kata kita dan lain-lain. Sebab itu kita tidak pernah berhenti belajar agama. Kerana ternyata ia adalah sesuatu yang kita tidak pernah kenyang. Kita nak dan kita nak. Kerana setiap ilmu tadi memberikan kemanisan pada iman kita, pada rohani kita. Sama bagaimana ahli dunia, mereka juga tak kenyang dengan dunia. Walau bergelar jutawan dan manusia terkaya, mereka terus bekerja. Bahkan mereka bekerja lagi teruk daripada mereka miskin dulu. Kerana itu sifat ahli dunia, tak pernah kenyang. Tak pernah rasa cukup. Letak berapa bilion pun tak cukup, mereka nak lagi, nak lagi, nak lagi. Sampai bila? Kita pun tak tahu. Sampai dia mati. Jadilah orang yang menuntut ilmu akhirat, yang sentiasa ingin menambah. Kan ia setiap kali kita tambah ilmu akhirat, setiap kali itu kita menambahkan jarak dekat kita dengan Allah. Kita menambahkan cinta kita pada Allah. Kita tambahkan keberanian kita. Kita tambahkan kesedaran kita. Kesihatan agama kita. Semua benda yang itu akan bertambah. Sebab itu agama ini sifatnya menambah untuk kita. Tambah. Dia tak akan kurangkan kita. Tuan-tuan ambil agama, semua benda baik akan bertambah. Sedikit demi sedikit berdasarkan kadar ilmu yang kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.